Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, warga pendidik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam bicara ilmu pada kali ini. Sebelum saya teruskan bicara ilmu, sedikit makluman kepada pegawai-pegawai di pejabat pendidikan daerah serta staf sokongan di pejabat PPD dan juga di sekolah, di pejabat, di makmal dan sebagainya yang terikat dengan waktu bekerja, waktu pejabat 85 ataupun 8 jam. Makluman saya nak jelaskan, iaitu bermula pada minggu ini, sebelum ini lain sikit peraturan berdasarkan kepada beberapa perkeliling yang keluar dan juga perbincangan dengan pegawai JPN dan sebagainya. Saya ingin tegaskan keselarasan DPPD kita adalah mengikut apa yang saya nak katakan ini. Jangan ambil rujukan di tempat lain ataupun negeri lain, PPD lain. Kadang-kala ada sedikit perbezaan, sebab kadang-kala ada sedikit ruang budi bicara yang dibenarkan. Yang saya memilih jalan tengah, iaitu kalau yang lebih ekstrim lagi, yang lebih atas pada jalan tengah negeri tertentu, saya tak nak cerita lah. Okey, kita teruskan kepada yang kita punya ini. Saya fikir iaitu Tuan Pengarah menyebut di dalam mesyuarat minggu lepas, iaitu berdasar pada pilihan tersebut yang kita nak kekalkan kehadiran kepejabat paling kurang 70%. Oleh itu, maka kita cadangkan supaya dibuat penggiliran dan diberi kuasa kepada PGB sekalian untuk membuat penggiliran tersebut. Jadi diharapkan semua pegawai di PPD dan juga staf sokongan semua mematuhi penggiliran tersebut. Dan yang tak kena giliran dia bermakna bekerja dari rumah. Bila-bila masa boleh dipanggil ke pejabat ataupun berada di rumah. Dan yang hadir ke pejabat pula waktunya bukan seperti sebelum ini, selesai kerja balik ataupun balik awal dan sebagainya. Dia terikat dalam perkeliling itu menyebut waktu fleksi, iaitu waktu 8 jam waktu bertugas biasa. Jadi diharapkan dengan penjelasan ini bermula pada hari ini sehingga selesai PKP, maka waktu bekerjanya penggiliran di pejabat di sekolah diwajibkan ada 70% sekurang-kurangnya. Dan tambahannya ialah untuk yang penggiliran itu sila patuhi penggiliran tersebut. Dan dicadangkan ketua jabatan iaitu ketua PPD dan PGB hadir setiap hari di sekolah ataupun di pejabat untuk melihat perkembangan persiapan yang akan untuk pembukaan sekolah nanti. Jadi saya harap benda ini tidak dikelabukan dengan WhatsApp daripada pihak lain dan sebagainya. Jadi kita harap ianya jelas. Baik, kita teruskan kepada majlis ilmu kita, bicara ilmu kita. Awal-awal lagi nak ceritakan santai pada hari ini. Saya nak bercerita dengan cerita dongeng. Izinkan saya berdongeng pada pada pagi ini, Walaupun dia cerita dongeng, tak logik, cerita yang kadang-kala tak masuk akal, tetapi saya seronok kerana nak jadikan dia sebagai nak mengambil moral of story daripada cerita tersebut. Kisahnya ialah, maafkan, tak benar cerita dongeng tapi nak ambil pengajaran. Kisahnya 3 budak hitam main tepi kolam. Bukan 10 budak hitam ni, tak gelas apa tu dah. Okey, 3 budak hitam main tepi kolam. Dia main-main tepi kolam, tiba-tiba budak hitam ini dia tersepak satu botol. Yang ini yang dongengnya. Zaman dahulu botol kat dalam hutan itu kadang-kala Tok Bomoh buangkan jin eprik dalam botol. Dia tangkap, dia masuk dalam botol, dia campak dalam hutan. Tiba yang botol ini jin itu tak dapat keluar, terperangkap, agaknya tertanam di dalam tanah. Jadi apabila budak ni, seorang daripada budak hitam ini, dia sepak botol tersebut yang menyebabkan keluar daripada tanah yang tertanam tu, jin ni
pun keluar dari botol tersebut. Maka jin pun kata, dia ketawa, ha 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 ha, aku dah janji siapa yang membebaskan aku nak beri apa yang dia minta. Okey, mari sini budak hitam, apa kamu mau? Tapi syarat seorang sekali saja minta. Okey, budak hitam yang pertama, apa kamu mau? Budak hitam pertama jawab, saya mau jadi putih. Maka jin ni pun tiup, maka budak tu pun jadi putih, melepak cantiknya. Tengok, dia kata, aku dah cantik sekarang. Okey, budak yang kedua datang sini, kamu nak apa? Budak yang kedua cakap, saya nak jadi lebih putih daripada kawan saya tadi. Maka ditiup, jadilah lebih putih. Maka budak yang ketiga, sini mari, budak, apa kamu mau? Yang terakhir, atau dia kata, dia panggil jin tersebut, saya tak nak apa-apa, saya nak kawan saya yang putih jadi hitam sama dengan saya. Itulah dia dongeng cerita. Tapi kita nak ambil pengajaran, ya. Baik, pengajarannya. Orang yang pertama, budak yang pertama, bagus ke tak bagus? Bagus budak pertama ini. Inilah dia namanya budak yang pandai rebut peluang. Lama dah dia nak jadi putih, tapi tak ada peluang. Tiba-tiba ada peluang, terus dia rebut dan memang dia dapat peluang tersebut. Contohnya kalau kita, ya, apabila ada peluang-peluang yang tertentu, keluar iklan jawatan, guru kanan, penolong kanan, kita pun cepat-cepat isi borang, hantar. Minggu lepas kita interview. Alhamdulillah 10 orang, 9 orang yang kita interview tersebut. Ya, ada setengah tu alhamdulillah apabila ditanya mengapa nak jadi pentadbir sebagai, dengan jelas bercerita bahawanya dia ada vision masa depan dan sebagainya. Dan pengalaman sikit, saya berdepan dengan benda ni juga dahulu, ya. Sebelum nak jadi pengetua, apabila di interview, ya, pada waktu itu umur 48 lebih pada waktu itu. Jadi apabila ditanya mengapa kamu berminat, terus kita jawab, saya nak bagi tahu ni kepada cikgu-cikgu, siapa saja yang nak menghadiri temu duga, mesti kita jelaskan vision kita kepada penemu duga tersebut. Kalau saya dulu, saya jawab, okey, sekarang saya umur 48, saya akan kursus, lepas tu saya insya-Allah umur 50 saya dapat jadi pengetua. Pada waktu grade saya 52, bermakna saya akan berada insya-Allah panjang umur 10 tahun saya boleh berkhidmat sebagai pengetua dan sebagainya. Maka saya nak cemerlang dalam kerjaya saya. Itu yang saya jawab. Nampak? Dan alhamdulillah Tuhan beri, ya, dapat jadi pengetua umur 50, dapat grade 52 dan sekarang dapat rezeki dapat untuk bertugas sekarang. Jadi saya nak ingatkan bahawa cikgu-cikgu sekalian, staf sokongan sekalian, ada peluang, minta, ya, untuk kenaikkan pangkat dan sebagainya. Dan apabila ditanya dengan jelas, kita katakan kita nak perkara tersebut. Itu orang yang pertama, pandai rebut peluang. Okey. Orang yang kedua inilah dia yang dinamakan manusia sikap yang nak katakan dengki yang dibenarkan. Ada juga dengki yang dibenarkan, ya. Dengki yang dibenarkan, dia dengki tengok kawan dia putih, tetapi dia minta nak jadi putih, tetapi dia tidak nak mengurangkan apa yang kawan dia dapat. Ini dengki ni macam ni tak apa. Orang tu ada ilmu banyak, aku dengkilah dengan orang itu, aku pun belajar lagi tanpa usik kawan itu. Itulah yang dibenarkan, perlumbaan yang sihat. Saya guna perkataan dengki tu dalam kurungan lah tu, ya. Jadi maknanya ciri yang positif, maknanya kita berlumba dengan orang lain, kita nak sentiasa lebih baik daripada orang lain. Orang dah dapat kejayaan tertentu, aku nak juga kejayaan itu. Orang dah dapat apa-apa saja, maka itu yang dikatakan orang yang positif. Dan orang yang ketiga ini, tuan-tuan sekalian, ya, P. Ramlee kata apa? Kecil-kecil tak nak mampus, besar menyusahkan orang. Siapa orang ini? Orang yang dahlah dia tak nak perkara tersebut, dahlah dia tak nak rebut peluang, dia nak biar orang lain yang dah dapat itu hilang perkara tersebut. Ini penyakit, banyak ni penyakit
dalam masyarakat kita, penyakit dalam organisasi kadang-kalanya. Apabila dalam perebutan ataupun perlombaan nak dapat sesuatu, tiba-tiba tak dapat, kau tahu dia tak dapat, maka dia khianat, dia boykot, dia sabotas, dia buat fitnah dan sebagainya. Dia kata daripada aku saja seorang, baik kita saja dua-dua. Oh, bahaya sikap ini. Jangan ada yang demikian. Jangan. Kalau kita yang sepatut ada pada kita, kalau kawan kita yang boleh peluang, maka kita tahniah kepada dia. Itu yang terbaik untuk dia. Aku tak dapat peluang, bukan bermakna aku tak akan dapat untuk selama-lamanya. Jadi kita kena rawat hati kita. Yang kita nak tak dapat, jangan cepat nak ngaju, jangan cepat nak mecok, jangan cepat nak ungkit. Oh, aku lama dah kerja, aku buat belakang gotu goni siang malam, tiba-tiba APC boleh kat orang lain. Adalah tu, tak dapat tahun ni, insya-Allah tahun depan. Tapi kalau dah dapat tahun ni, tahun depan orang tak bagi dah lah. Jadi kita positif perkara tersebut, insya-Allah. Ya, saya pengalaman dulu ya, apabila sekolah menengah Belimbing mula dibuka, maka diuraikan pada waktu itu saya akan bertukar jadi PKM di situ. Dalam keadaan semangat kita ni, semangat tiba-tiba dapat kepada orang lain. Ya, kecewa lah mula-mula, tapi kita pujuklah hati, adalah rezeki kita. Tetapi apa yang terjadi, orang yang dapat tersebut tak nak datang, dia tolak, maka dapat juga rezeki kepada saya. Maka itulah yang dikatakan sabar, insya-Allah. Ya, kalau kita dengan ketua jabatan, contohnya apabila kita nak sesuatu, tiba-tiba kita tak dapat, kita putuskan hubungan dengan dia, kita ungkit ataupun kita sindir-sindir, ya, kita kata-kata ya yang menyebabkan dia faham kerana mecok pula tu. Allah perkataan mecok, payah nak ejo mecok. Kemengecokkan ke apa dia panggil ya, kalau mecok gitu. Jadi kita harusnya sabar, redha, adalah tu. Dan hakikat yang sebenar, apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Jadi marilah kita ya, maaflah ya cerita dongeng tersebut, tapi seronok menghuraikannya. Orang yang pertama, orang yang rebut peluang. Orang yang kedua, orang yang sentiasa nak jadi orang lebih baik. Dan orang yang ketiga, tak guna punya manusia. Jangan jadi manusia yang ketiga tersebut. Selamat mengambil iktibar daripada cerita dongeng tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.